What's up guys, welcome back to Facebook channel Bertan Hobi. Hari ni aku nak bercakap pasal game Malaysia vs Jordan lah. Kita akan buat video macam santai sikit, cakap lebih kurang 5 minit saya cakap lah. Macam korang, kita kalah 4-0. Korang dah move on ke belum? Aku nak buat konten semalam ni, tapi aku tak boleh move on lah. Dan semalam aku dah buat satu video letak di TikTok, tapi aku dah tersilap sikit sebab aku tersilap sebab pasal formasi Kipangguan ni. Jadi aku buat aku turunkanlah video tu, aku delete lah video tu. Bukan apa, aku geram sebenarnya kalau aku tengok komentari Palatau di TikTok lah. Banyak orang hitam entah juga. Kalau di media sosial lain, Facebook dan juga Twitter pun apa kurang je lah. Bila kalah biasalah, memang orang akan komplain. Itu memang mentaliti kita. Kalau menang kita puji, kalau kalah kita akan beri kritikan lah. Itu memang antara ciri-ciri nak menjadikan bola sepak kita lebih baik. Tapi untuk Piala Asia kali ni, harap-harap korang faham, ia bukan AFF Suzuki Cup, tapi ialah Piala Asia. Kita cakap kalau AFF Suzuki Cup ialah pertandingan regional, pertandingan rantau Asia Tenggara saja. Tapi ini adalah perlawanan ataupun pertandingan kontinen lah, ataupun benua lah, benua Asia. So ada 30 tim yang terbaik bermain dalam kejohanan ni. Okey, Malaysia duduk di grup yang ada powerhouse yang lain. Pertama kita lawan Jordan, kemudian kita akan lawan Bahrain, dan sekali kita akan lawan tim yang boleh dikatakan world class, iaitu Korea lah. Tapi Korea ni kita ada coach dari Korea, mungkin dia ada sedikit ramuan. Okey, apa yang boleh diperkatakan tentang game Malaysia lawan dengan Jordan lah. Sebenarnya aku patut buat video ni sebelum game, tapi kalau kita tengok, sebab apa aku tak buat? Sebab aku tengok kebanyakan konten pasal Malaysia ni, ramai yang meletak harapan yang tinggi. Tak tahu kenapa. Mungkin orang lihat JDT menina beberapa season ni, menyebabkan mereka ada harapan. Terutama pemain yang harus ditengok atau highlight player yang bakal menina ialah Arif Aiman. So Arif Aiman ialah pemain utama JDT. Kita tahu dia MVP beberapa season. Dia memang pemain yang layak untuk diberi highlight lah. Dan mungkin ada yang cakap Liga Jepun memantau dia untuk apapun corak permainan dalam tim lebih penting daripada pemain. Dan ada satu, aku baca artikel lah dalam akhbar apa, maybe Metro kot, dia ada cakap yang macam Malaysia ada inverted winger Percy Salah dan Mane lah, dalam Faisal Halim dan juga Arif Aiman. Bagi aku ini agak keterlaluan lah kalau kita letak harapan yang tinggi, manakala Malaysia datang men-take underdog. Okay, kita kena faham, beberapa tahun yang lepas kita duduk di tangga 178 dunia ranking. So kalau kau tengok komentari daripada analisis luar, dia akan cakap yang Malaysia ni sebenarnya duduk di ranking yang rendah, sangat-sangat rendah. Even masuk di Piala Asia ni, kita antara 3 tim yang duduk di ranking terendah, selain Hong Kong dan juga Indonesia. Itu pun sebab kempen kelayakan dan juga siri persahabatan yang diaturkan oleh FAM lah. Macam ideal atau strategik punya planning untuk menaikkan ranking Malaysia. Sebagus, tapi kita lawan tim-tim yang duduk di ranking rendah sikit lah. Jadi bila kita menang, kita dapat point, kita naik tangga sikit-sikit. Dan kalau kita lihat Kipangguan punya squad, dia masih lagi cuba untuk eksperimentasi lah, manakan Malaysia ni ada potensi yang besar lah. FAM mengumumkan target mereka cuma satu mata saja untuk kempen Piala Asia ni. Aku mula menganggap Malaysia akan cuba dapatkan draw lawan dengan Jordan, atau mungkin kalau lebih baik, ada hasil lebih baik, mereka boleh menang. Kemudian cuba seri dengan Bahrain, dan kalah dengan jaringan yang lebih rendah lah menentang Korea. Dalam Sukan Asia beberapa tahun yang lepas, Malaysia pernah menang dengan Korea, tapi itu ialah skuad under 23. Tapi ada beberapa pemain senior sekarang lah, Akhia dan Safawi ialah pemain yang boleh dikatakan pemain yang penting untuk perlawanan tersebut lah. Tapi diorang duduk di bangku simpanan. Jordan, sebelum perlawanan ni orang memberi sedikit harapan yang Malaysia boleh bagi upset lah. Malaysia duduk di ranking 130. Margin ataupun jarak antara dua tim ialah 43. So 43 tu jarak dia jauh lah. Dan Malaysia dalam beberapa game kita dah bagi saingan untuk tim yang duduk di bawah ranking 100. Misalnya kita lawan Kyrgyzstan, duduk di bawah ranking 100. So harapan Malaysia untuk menang Jordan ni memang tinggi lah, sebab kita punya hype
kita comeback lawan Kyrgyzstan, tapi tu main di Malaysia tau, tu main di Stadium Bukit Jalil. Vibes sangat berbeza. Dan kalau dilihatkan, beberapa pemain Jordan pun main di liga kita. Atau Yazan Al-Arab baru-baru ni digantung semua hidup oleh FAM. Nurul Abdih bermain untuk Selangor, dan Al-Mardi pernah bermain untuk Kedah lah 2 season pass. So kalau lihat cara permainan mereka di liga kita, sepatutnya tak ada banyak beza lah dengan liga pemain-pemain national team yang bermain di liga kita. Tapi memberi satu kejutan lah bila Jordan bermain dalam satu unit. Chemistry level dan cara intensity diorang sangat tinggi, bermain sangat laju lah. Jadi kalau kita nak komplain game tu sepatutnya Malaysia menang, sepatutnya kita relax sikit lah. Kita dah 30 tahun lebih tak layak ke pentas Piala Asia secara merit. Dan tahun terakhir kita pergi ke Piala Asia adalah pada tahun 2007, apabila Piala Asia sendiri yang datang ke Malaysia, bukan kita yang pergi ke Piala Asia, sebagai tuan rumah bersama dengan neighbour daripada ASEAN lain, misalnya Singapura, Thailand dan juga Indonesia lah. Dan negara jiran yang bermain untuk perjalanan Piala Asia kali ini adalah Indonesia, Thailand dan juga Vietnam. Indonesia pun kalah juga dengan Iraq dengan jaringan 1-3, dan beberapa hari sebelum tu Indonesia ada lawan Iran pun dibelasah 5-0 lah. Jadi itulah level negara Arab lah. Diorang pun negara perang, cara permainan diorang memang agresif. Dan dulu lagi Malaysia memang ada masalah untuk melawan negara-negara daripada Asia Barat ni. Badan diorang besar, main laju. Kalau dia main dalam tim diorang lain sikit. Kalau dia jadi import di negara kita, nampak macam berat kan. Tapi bila diorang main dalam unit, dalam bermain bersama dengan pemain-pemain mereka bermain dalam level yang berbeza lah. Thailand pula bermula dengan langkah kanan. Diorang menang lawan Kyrgyzstan, iaitu tim yang kita kalahkan dalam beberapa match yang lepas, dengan jaringan 2-0. Langsung pecah sangat, menyalah dalam game ni. Jadi mungkin Thailand ni adalah antara tim yang boleh membawa cabaran untuk region Asia Tenggara lah. Atau lagi tim yang aku rasa nampak agak kuat ialah Vietnam. Vietnam kalah dengan Jepun dengan jaringan 4-2. Tapi kalau kau tengok game tu, Vietnam ni dia memang beri saingan lah untuk Jepun. Diorang seri mula-mula tu di awal perlawanan tu, dan diorang ada fight back lah 3-2. Kemudian Jepun memang seal je game dengan 4-2 lah. Jadi kita kalah 4-0 dengan Jordan untuk perlawanan pertama antara keempat-empat negara daripada Asia Tenggara ni. Malaysia yang paling teruk dibelasah lah. Jadi tak terkejut lah macam ni reaksi fan, terutama ialah yang fans yang suka komen dia lah di Facebook ke, di Twitter ataupun di TikTok sendiri. Komentari yang mengutuk tim Malaysia ni pun boleh tahan lah aku rasa. Lagi-lagi fan-fans yang macam baru tengok bola sepak region kontinen Asia, mereka memberikan komen-komen yang aku rasa macam tak rasional lah. Dia minta kepangguan out pun ada. Aku pun tak sure kenapa mereka boleh memberikan reaksi macam tu lah. Bila FAM mula-mula mengumumkan yang target mereka adalah dapatkan 1 point saja, ramai juga yang memberikan reaksi sinis. Malaysia tak serius lah, kita pergi ke Piala Asia, ataupun kalau kita nak cakap Euro lah, Euro untuk kontinen Asia, kita cuma nak 1 point je. Kalau kita bandingkan lah macam mana level dia, contohlah aku ambil negara, kita bandingkan lah contoh negara-negara yang jarang beraksi di Euro, macam Romania sekarang dah lama tak pergi Euro, Moldova, negara kecil yang memang susah lah kita nak nampak, ataupun Liechtenstein, negara di belasahan, selalu Ronaldo skor gol lawan dia. Bayangkan diorang pergi ke Euro, berapa poin yang diorang akan dapat? Aku rasa negara balasahan mungkin Romania akan dapat 1 poin atau 3 poin, sebab mereka pernah jadi negara besar dalam sepak. Walaupun Romania pernah pergi ke World Cup, ada pemain legend macam George Haji, pergi ke Euro, belum tentu dia dapat pungut mata bila duduk dengan tim yang lebih tinggi ranking lah. Sama lah macam kita kan. Bila live hari tu, aku guna internet saja tengok melalui RTM. Servis RTM untuk perlawanan tu pada first half memang teruk. Jadi aku memang agak kecewa lah. Jadi bangun 1:30 pagi, dan servis RTM amat teruk lah untuk first half. Amat boleh kata memang mengecewakan untuk first half lah. Sangkut-sangkut dan memang tertunda je lagi sangkut. Akhirnya second half dah kena 3-0 barulah dapat tengok. Dan bila tengok performance second half, nampak pemain tak bermain dengan hati sangat lah. Untuk game ni, Kipanggon bermain dengan formasi 3-4-3 lah. Dan rata-rata
highlight ataupun video-video yang tunjukkan perlawanan ni tak bagi tahu macam mana formation sebenar Kipanggon dengan Junjun Estelle, Dion Cole dan juga Matthew Davis bermain di back 3. Goalkeeper ialah familiar face iaitu Shihan Hazmi. Kemudian midfielder kiri ialah Corbin Ong. Middle of the park terdiri daripada Afiq Fazail dan juga Stuart Wilkin. Dan yang mengejutkan ialah midfield kanan diisi oleh Arif Aiman. Arif Aiman biasanya duduk di front 3, tapi kali ini dia bermain midfielder kanan di bawah Faisal Halim yang bermain di inverted winger ataupun forward line belah kanan. Dan belah kiri diisi oleh pemain naturalisasi terbaru Malaysia dari KL City FC iaitu Romel Morales, dan pemain yang duduk di posisi nombor 9 ialah Darren Lock. Jadi kalau kau lihat formasi ni, kau pun akan pelik lah kenapa Malaysia bermain formasi ni. Mungkin itu ialah apa future holds untuk taktikal Kipanggon lah. Kita tahu dalam modern football biasanya negara-negara besar atau kelab besar akan bermain ofensif line yang lebih tinggi untuk membuat offside trap lah. Dan kalau kita lihat pemain yang dibawa oleh Kipanggon, goalkeeper yang dibawa oleh Kipanggon adalah goalkeeper muda Shihan Hazmi, satu keeper yang boleh main taktikal moden, boleh bermain keeper sweeper, Azri Ghani dan juga Syed Izhan. Jadi kalau tengok taktikal ni, banyak juga offside trap yang terjadi bila Jordan bermain bola counter cepat lah. Cara pemain yang agresif dan laju lah, high intensity. Aku nak komen lebih, malas pula. Tapi yang benda sepatut Malaysia ataupun Liga kita improve ialah kualiti pengadilan lah. Kalau kita lihat sini, ada 3 pemain yang pernah bermain di Liga Malaysia. Ada satu sequence Arif Aiman masuk ke kotak penalti Jordan dan ditolak ataupun di shield oleh Nurul Abdih lah, dan Arif Aiman jatuh lah. Jadi kalau Liga Malaysia, kalau ada play yang melibatkan Arif Aiman terjatuh, biasanya pengadil mungkin akan berkira memberikan penalti untuk JDT lah, lagi kalau JDT lawan Selangor kan. Tapi nampak clean, dan pengadil level Asia suka nak bagi penalti lah. In contrary, Jordan dapat penalti awal dari kekasaran dari Matthew Davis lah. Tapi kalau tengok daripada aksi tu, sebenarnya tak ada apa pun kekasaran. Matthew Davis buat macam body contact biasa, dan unfortunately lutut dia ada sedikit pergeseran ataupun sedikit fall lah. Dan sebabkan ada VAR, jadi Jordan dapat peluang menjadikan gol kedua melalui penalti lah. Jadi dua benda ni Liga kita kena improve lah. Pertama ialah pengadil. Untuk pengadilan kita tahu dah sabar tahun ni banyak je orang komplain lah. Kalau tengok di Asia Champions League pun benda sama juga. Jadi dah masa Liga Malaysia menaik taraf kualiti pengadilan, ambil pengadil luar misalnya level FIFA untuk memberi pengadilan yang lebih suka nak bagi penalti ataupun bagi kad dan lain-lain lah. Korang pun tahu, orang pun tengok bola kan. Selain pada itu, gol pertama Jordan jadi oleh Almardi dengan rematan jarak jauh lah. Kalau lihat orang komplain Shihan patutnya membuat save yang lebih baik lah. Tengok apa yang aku nampak ialah Afiq Fazail pun agak lambat sikit membuat bentesan ataupun membuat halangan kepada percubaan Almardi itu sendirilah. Dan kalau lihat pada back 3 tu, mendapat banyak kritikan yang agak keras lah daripada rata-rata peminat. Lagi-lagi Junjun Estelle pun nampak lambat, dan jaringan keempat apabila ada duel one-on-one dengan Dion Cole lah. Dan jaringan lain kita tengok dia ada banyak kombinasi of play lah. So play ni kita tengok macam mana pemain agak kacir-kacir dan tak settle sepanjang perlawanan. Boleh dikatakan first half tu satu tempoh yang pemain nampaknya tak settle. Aku tak tahu apa reason dia. Orang salahkan taktikal, salahkan Kipanggon. Dan Kipanggon ni satu benda yang aku puji dia ada satu management yang bagus. Pertama, dia tak bagi pemain bercakap di media. Sedangkan Malaysia ni kalah agak teruk lah. Dan satu lagi, dia menyalahkan, dia minta maaf lah taktikal silap. Tapi kalau lihat pemain sebenarnya agak gugup lah. Untuk Shihan bermain di prestasi below par dia. Kita tahu dia keeper yang baik. Boleh dikatakan keeper terbaik sebenarnya yang kita ada dalam 2 season ni. Dan Afiq Fazail memang menjinar di JDT. Cuma perbezaannya di JDT ada Hong Guan. Dan aku pelik juga kenapa Hong Guan tak dipilih untuk menjadi reserve player untuk edisi kali ni, Piala Asia kali ni. Cara permainan dia bijak
Dia buat pintasan yang ringkas macam level-level EPL lah. Tahu dia produk daripada Akademi Wolf, tapi dia tak dipilih lah. Satu benda yang merugikan Malaysia. Lagi-lagi game macam ni memerlukan closer ataupun nombor yang baik, boleh track back dan membantu back 3 lah. Not so Insa yang dipilih. Dan kau lihat kan, midfield kiri ialah Kwame Ong dan midfield kanan ialah Arif Aiman lah. Tengok dalam game ni Arif Aiman agak bergelut lah. Arif Aiman ialah pemain yang baik sebagai inverted winger. Lagi-lagi bila kau ada partner di wing yang berbeza dengan Faisal Halim lah. Yang paling mengejutkan bagi aku ialah kenapa Romel Morales bermain di posisi tempat Arif Aiman dan bukan nombor 9. Kita tahu Darren Lock ialah pemain yang terbaik untuk bermain di posisi nombor 9 tersebut atau false 9 sekalipun, kerana dia ada hard work ethic dalam pressing. Kita tahu kalau bila tim kehilangan bola, biasanya Darren Lock ialah pemain yang rajin untuk buat pressing lah. Dan Faisal Halim kalau dilihat dalam game pun agak bergelut dan dia tak memberi input yang terbaik lah. Jadi memberi, tengok fan banyak beri komen yang pedas lah. So ini aku punya macam video ringkas lah, video macam santai je, cakap tentang game Malaysia versus Jordan. Apa buat korang tentang game tu? Kalau korang rasa Malaysia patut improve untuk game akan datang, korang tulislah apa yang korang rasa lah. Jangan tulis benda yang emotional sangat lah. Kita dah 30 tahun lebih tak pergi ke Piala Asia. Ini adalah peluang kita untuk dapat experience. Macam aku cakap, untuk Malaysia betul-betul berjaya di level ni, kita kena ada lebih banyak talent pool dan juga tactical formasi yang pelbagai lah. Dan sehingga jangan lupa like, comment dan share tentang konten hari ni. Aku masih nak macam ni, minta korang subscribe sikit. Kita sekali see you guys in the next one.